Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 6. Okey, bersama saya Cikgu Suhaidah untuk PDPR Sains tahun 6. Hari ini cikgu akan masuk tajuk baru iaitu kelajuan. Okey, kita dah habis topik haiwan, tumbuhan. Hari ini kita masuk tajuk kelajuan. Okey. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks tajuk kelajuan, sediakan alat tulis dan fahamkan apa yang saya terangkan tentang tajuk kelajuan. Okey, ini adalah dalam buku teks gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambar yang ada di dalam buku teks tentang tajuk kelajuan. Okey, murid-murid perlu tahu. Kita nak tahu apa maksud kelajuan. Okey, hari ini saya akan terangkan murid-murid di akhir pembelajaran nanti murid-murid akan dapat menyatakan apa maksud kelajuan. Okey, apa maksud kelajuan. Okey, jadi kelajuan, okey, di sini ada gambar yang menunjukkan 3 orang sedang berlari. Di sini kita tengok yang paling laju, okey, yang sederhana laju dan ada yang terakhir adalah yang paling perlahan. Okey. Kelajuan di sini kita nak tahu cepat ataupun lambat, kita panggil dia kelajuan. Okey. Sama ada dia laju ataupun perlahan, dia tetap dipanggil kelajuan. Okey, sebelum saya menerangkan maksud kelajuan, murid-murid kena tahu setiap pergerakan secara perlahan ataupun laju tetap ada kelajuan. Okey, cuma kita perlu melihat masa, sama ada masa dia lambat ataupun cepat. Okey, dia tetap ada kelajuan. Okey. Okey, jadi di sini kita nampak orang sedang berenang, okey, di kolam renang. Okey, di kolam renang ni kita tengok yang paling laju di hadapan, okey. Yang paling lambat di belakang. Okey, dia berenang. Okey, yang paling lambat dia berada di belakang, yang paling laju dia berada di hadapan. Okey, ini situasi berlumba basikal. Okey, kita tengok kat sini pelumba basikal yang paling hadapan adalah pelumba basikal yang paling laju. Okey, berbanding dengan pelumba basikal yang di akhir sekali, yang di belakang sekali adalah pelumba basikal yang paling perlahan. Okey, jadi kat sini ini laju, ini perlahan. Okey, kita tengok kat sini ini laju dan ini perlahan. Okey, yang ini sederhana. Okey, jadi ketiga-tiga situasi ini, situasi berlari, situasi berenang dan situasi berlumba basikal ataupun apa-apa situasi yang melibatkan pergerakan, ianya mempunyai kelajuan. Okey, jadi kita tengok kat sini apa yang diterangkan. Pergerakan yang laju atau perlahan menentukan betapa cepat atau lambat. Maknanya pergerakan yang laju ataupun kita tengok kat sini basikal yang pertama ni paling laju dan yang terakhir ni paling lambat. Maknanya pergerakan yang laju ataupun perlahan, okey, dia laju dan perlahan menentukan betapa cepat ataupun lambat sesuatu objek sampai ke destinasi. Okey, maknanya kalau dia cepat, dia sampai dululah ke destinasi. Kalau dia lambat, dia akan lambat sampai ke destinasi. Okey, jadi laju ke perlahan dia tetap sampai ke destinasi, tetapi masanya sama ada dia cepat ataupun lambat. Okey, jadi perhatikan gambar. Okey, perhatikan gambar. Kita baca lagi. Perhatikan gambar di atas. Apakah yang perlu dilakukan oleh ahli sukan untuk memenangi perlumbaan dalam acara sukan tersebut? Okey, jadi bagaimana ahli-ahli sukan seperti yang tadi ni, okey, perenang, berlumba lari, pelumba basikal. Okey, bagaimana dia nak memenangi perlumbaan tersebut? Bagaimana dia nak dapat tempat pertama? Dia perlu
bagaimana dia perlu lakukan? Dia perlu menambahkan kelajuan. Jadi bila dia nak menambahkan kelajuan tu, dia kena ada tenaga yang tenaga yang kuat lah. Okey, tenaga yang tahan lama. Okey, jadi bila dia mempunyai tenaga yang kuat dan tahan lama, dia akan menambahkan kelajuan dia. Okey, dia akan kayuh. Okey, kayuh laju-laju. Dia akan kayuh laju-laju sampailah dia dapat memenangi perlumbaan dalam acara sukan tersebut. Okey, tetapi kalau dia kayuh perlahan, dia tidak akan dapat memenangilah perlumbaan dalam acara sukan tersebut. Okey, jadi murid kena faham, bila dia cepat, dia akan sampai dulu. Okey, bila dia perlahan, lambat, dia akan lambat sampai ataupun kalahlah dalam perlawanan tersebut ataupun perlumbaan tersebut. Okey. Okey, jadi di sini kita lihat apa itu kelajuan. Okey, apa itu kelajuan? Okey, setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Okey, maknanya tadi saya cerita walaupun objek itu dia bergerak, walaupun dia lambat ataupun perlahan, objek tersebut tetap mempunyai kelajuan. Okey, jadi objek yang objek yang berlainan akan bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Maknanya kalau ada banyak objek kat situ yang bergerak, dia mempunyai kelajuan yang berbeza. Okey, apakah maksud kelajuan? Okey, jadi apakah murid-murid dah faham apa maksud kelajuan? Okey, maksud kelajuan tu sama ada cepat ataupun lambat pergerakan itu, kita panggil dia kelajuan. Okey, jadi kita tengok kat sini. Ayah, jauh lagi ke? Setengah jam lagi dengan kelajuan ini. Okey, maknanya walaupun ayah dia lambat memandu, dia tetap akan sampai ke destinasi, tetapi dalam masa yang lambat lah. Jadi walaupun lambat, dia tetap ada kelajuan. Okey, jadi kelajuan ni cepat ataupun lambat sesuatu pergerakan. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, kita tengok dia punya dialog. Lamanya Dina dah bosan lah, tak boleh sampai lebih awal ke? Boleh, kita perlu pandu laju sikit lah kalau nak sampai lebih cepat. Jangan, kata ibu dia. Mengapa mak? Biar lambat asalkan selamat. Kita mesti patuhi had kelajuan. Okey, jadi dia walaupun lambat, dia tetap mematuhi had kelajuan. Jadi kat sini 50 km sejam. Maknanya kelajuan dia kita kena bawa 50 km sejam. Jadi dia kena bawa memandu kenderaan tersebut hanya 50 km sejam. Okey, tak boleh lebih daripada had kelajuan. Kerana bila lebih pada had kelajuan akan berlaku kemalangan. Okey. Kereta yang bergerak perlahan adalah kurang laju. Betul tak, Mak? Betul. Okey, kereta yang bergerak perlahan akan mengambil masa yang lebih lama untuk sampai ke destinasi. Jadi, walaupun kereta itu perlahan, maksud dalam dialog ni, dia tetap sampai ke destinasi tetapi masanya lambat. Okey, kalau kereta tu bergerak dengan laju, masanya yang dia akan sampai dengan lebih cepat. Okey. Kereta ayah lebih laju. Maknanya kat sini ada basikal kan. Okey, basikal penunggang basikal ni dia tunggang basikal. Okey, dia kayuh basikal dia, tetapi kereta ayah dia ni di hadapan. Bila kereta ayahnya di hadapan, maknanya kereta ayah dia ni lah paling laju berbanding dengan penunggang basikal ni. Okey, jadi di sini kita lihat kereta ayah dia lah yang paling laju sebab berada di hadapan, dan mungkin kereta ayah dia yang akan sampai dahulu ke destinasi berbanding penunggang basikal ini. Okey, murid kena faham. Jadi bila kenderaan tersebut sampai dahulu, maknanya masanya lebih cepat berbanding kenderaan yang lambat sampai. Okey, masa dia akan lambatlah. Okey, setengah jam kemudian. Mengapakah mereka lambat sampai di sini? Adakah kerana mereka bergerak lebih perlahan? Oh, saya faham. Kelajuan ialah sesuatu ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke suatu tempat yang lain.
Okey, jadi murid kena faham. Maksud kelajuan ni, tengok kat sini, ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Maknanya maksud kelajuan apa? Ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari sesuatu tempat ke suatu tempat yang lain. Maknanya bukan laju je. Bukan sampai awal je yang kita panggil kelajuan. Maknanya walaupun dia cepat ataupun lambat, walaupun dia lambat, dia akan sampai ke destinasi tapi masanya berbeza. Tapi dia tetap akan sampai ke tempat yang lain. Bila dia sampai daripada satu tempat ke tempat yang lain, ada kelajuan di situ. Jadi kelajuan ni maksudnya ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari sesuatu tempat ke suatu tempat yang lain. Okey. Jadi kita tengok kat sini, fikir sejenak. Apakah yang akan berlaku jika kereta yang dipandu oleh ayah Dina mempunyai kelajuan yang sama dengan basikal itu? Mengapa? Okey. Kalau kereta, maknanya soalan kini kita kena fikir. Apa yang akan berlaku jika kereta yang dipandu oleh ayah Dina mempunyai kelajuan sama dengan basikal itu? Kalau kereta ayah Dina tu dia kelajuan dia sama dengan basikal, maknanya masanya samalah. Okey, masanya sama. Mungkin memang dia bawa dengan kilometer yang dengan meter yang perlahan. Okey, jadi dia bawa perlahan lah. Bila dia bawa perlahan, dia akan sampai seperti penunggang basikal ini. Jadi kita kena fikirlah. Kalau kereta ayah Dina tu dia bawa perlahan, dia akan sampai sama dengan kelajuan dia sama dengan basikal tersebut. Mengapa dia bawa perlahan lah? Kalau dia bawa laju, dia akan sampai dahululah. Tetapi bila dia bawa perlahan, dia akan sampai sama dengan pemandu penunggang basikal tersebut. Jadi kelajuan ayah Dina ni dia tak samalah dengan penunggang basikal sebab ayah Dina sudah sampai ke destinasi dahulu sebelum penunggang basikal ni sampai. Jadi ayah Dina lagi laju berbanding penunggang basikal. Okey. Okey, di sini ada sedikit info. Okey, boleh tengok sedikit info. Okey, cahaya juga mempunyai kelajuan kerana cahaya bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam masa yang singkat. Kelajuan cahaya ialah 300 juta meter per saat dalam vacuum. Dalam vacuum tu udara. Okey, dalam vacuum udara. Okey. Jadi cahaya ni pun ada kelajuan. Okey, sebab cahaya ni dia bergerak dari satu medium ke medium yang lain kan. Okey, jadi bila dia bergerak dia mempunyai kelajuan. Okey, jadi masa yang sangat singkat, maknanya kelajuannya lagi laju. Okey, lagi laju. Jadi awak bayangkan kelajuan cahaya adalah 300 juta meter per saat. Okey, dalam vacuum. Vacuum ni dalam udara lah. Okey. Okey. Ini adalah, jadi murid dah faham kan? Kelajuan adalah cepat ataupun lambat objek yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, kalau dia bergerak laju, dia akan sampai awal. Kalau dia bergerak lambat, dia akan sampai lewat. Okey, lambat. Jadi dia kena, maknanya masa yang dia sampai, kalau masa dia sampai cepat maknanya dia lajulah. Kalau dia sampai lambat, dia perlahan, dia bawa perlahan. Okey. Okey, selepas murid dah faham maksud kelajuan yang saya terangkan ini dalam buku teks, okey, saya nak murid-murid jalankan satu uji kaji sendiri. Uji kaji individu lah. Maknanya diri awak sendiri. Cikgu nak murid-murid jalankan uji kaji dalam buku teks. Okey, lihat buku teks. Tajuk kelajuan kamu. Maknanya murid-murid akan jalankan uji kaji sendiri. Okey, pertama sekali tujuannya menyiasat kelajuan dengan pelbagai jenis pergerakan. Okey, alat dan bahan, jam randik. Jam randik ni boleh ditukarkan kepada jam stopwatch ataupun jam telefon. Okey, telefon awak. Okey, pita pengukur. Okey, pita pengukur ni murid boleh anggarkan menggunakan
pita yang tarik tu kan. Okey, pen penanda dan pita pelekat. Okey. Okey, jadi 20 meter je. Kita perlukan 20 meter je. Murid-murid agak je 20 meter. Okey, kalau tak ada pita pengukur, murid-murid agak buat anggaran je lah 20 meter tu daripada mana Okey, sebab kalau ikutkan kawasan, kalau rumah kita kecil, murid-murid boleh anggarkan sahajalah. Okey. Pertama, langkah-langkah murid-murid lakukan aktiviti ini secara berpasangan di padang. Okey. Dalam aktiviti ini, cikgu tak nak murid-murid jalankan berpasangan. Murid-murid jalankan sendirian lah. Okey, bersendirian. Minta tolong adik ke abang ke ambil masa. Okey. Lekatkan pita pelekat di garisan permulaan. Maknanya di mana murid-murid nak mula. Okey, ukur jarak di mana penamatnya, tanda. Okey. Tandalah. Nak tanda guna apa pun tak kisah. Pita pelekat boleh, menggunakan kayu pun boleh. Cikgu tak kisahlah. Okey, 20 meter anggarannya 20 meter. Okey, kemudian lekatkan pita pelekat tu di garisan penamat lah. Maknanya tanda kan. Permulaan dan penamat. Okey, minta rakan kamu. Okey, minta adik-beradik lah. Adik-beradik kamu mengambil. Okay, ni tak ada minta rakan kamu melakukan pergerakan yang berbeza. Seperti berjalan. Ni tak perlu. Okey. Murid-murid yang akan menjalankan 3 aktiviti ini. Yang pertama, murid-murid kena berjalan perlahan. Maknanya awak sendiri yang akan berjalan perlahan. Kemudian adik kamu ataupun abang kamu ambil masa sampai ke tempat yang di akhir itulah, penamat. Okey, kemudian buat sekali lagi berjalan laju. Okey, sampai ke garisan penamat, ambil masa. Okey, kemudian berlari. Okey, berlarilah. Awak nak berlari macam mana sampai okey, jadi tulis masa yang murid dapat tu. Okey, tulis masa yang murid dapat tu. Biasa dia tak ada sampai berapa minit lah. Dia akan saat sahaja. Sebabnya ukurannya 20 meter sahaja, tak jauh. Jadi dia akan kira dalam unit saat. Okey. Okey, kemudian dah jalankan uji kaji ni. Nanti murid-murid akan jawab soalan-soalan yang cikgu akan berikan. Okey, ini adalah laporannya. Okey, murid tengok dengar saya cakap Okey, laporannya. Okey, kejap. Okey. Okey, pertama sekali murid-murid kena jawab tujuan. Okey, tujuan cikgu dah ajar Tujuan dia, okey, kat sini ada PM dengan PB kan? Okey, kat sini ada 3 jadual. Macam mana murid-murid nak kenal pasti PM dengan PB? Okey, PM adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan, di mana dia mempengaruhi eksperimen. Jadi ada 3 aktiviti yang uji kaji yang berbeza kat sini, yang mempengaruhi eksperimen yang kita ubah-ubah. Yang kita ubah-ubah adalah jenis pergerakan. Jadi PM dekat sini adalah PM ialah jenis pergerakan. Okey, saya tak muat kat sini. Okey, pergerakan. Okey, PB. Okey, PB apa? Bukan jarak Jarak, awak tengok jarak ni dia sama. Okey, PB ni hasil awak punya eksperimen uji kaji awak. Okey, jadi hasil dia awak akan ambil masa. Okey, jadi masa. Okey, PB dia adalah masa. Okey. Okey, jadi PM dia jenis pergerakan. Okey, jadi jarak, PMR dia apa? Okey, PMR dia benda yang tetap, yang tidak berubah, yang sama daripada awal sampai akhir. Okey, awak tengok sini. Ini adalah yang sama. Okey, jadi jarak. Okey, ini adalah pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak badan dan pemboleh ubah dimalarkan. Tolong fahamkan Okey, jadi pemboleh ubah manipulasi ni pemboleh ubah yang diubah-ubah, yang mempengaruhi eksperimen. Okey, adalah jenis pergerakan. Dia lah yang mempengaruhi eksperimen, yang mempengaruhi masa. Okey, yang mempengaruhi masa. Okey, jadi PB dia hasil uji kaji dia adalah yang masa ni. Bukan jarak Jarak ni awak tengok sama daripada awal sampai akhir sama. Okey, jadi itu adalah jarak adalah pemboleh ubah dimarahkan, ditetapkan, yang tidak diubah.
Okey, murid kena faham. Okey, lepas dah buat ni, okey, murid-murid kena buat tujuan dia. Okey, tujuan dia untuk menyiasat hubungan di antara jenis pergerakan dengan masa. Okey, itu adalah tujuan. Okey, tujuan. Kena faham macam mana kata kunci cikgu cakap. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis pergerakan dan masa. Okey, lepas tu masa ni yang tadi awak jalan ke uji kaji, tolong isikan berapa masa yang murid akan dapat. Okey, dah isikan. Okey, yang ini cikgu minta tukarkan jadual kepada graf. Okey, nak tukarkan jadual kepada graf. Graf palang. Cikgu dah ajar. Mana PM? PM di bawah. PB di atas. Okey, PM apa? PM yang ini. Jenis pergerakan. PB masa. Okey, jadi kat sini masa. Okey, sini masa, ni jenis pergerakan. Okey, tulis 3 pergerakan kat sini. Pergerakan berjalan perlahan, berjalan laju, ikut urutan dan berlari. Okey, kemudian yang masa ni tolong isi daripada yang paling rendah lah. Mulakan contoh masa awak ambil daripada kat sini letaklah 2 ke 4. Mesti daripada kecil ke besar tak boleh ubah. Kemudian awak tengoklah kalau berjalan kaki berapa masanya. Buat catapalan. Contoh berjalan kaki awak dapat 2. 3. Okey, letak sini. Okey, kalau contoh berjalan laju awak dapat 5. Okey, buat graf. Kalau contoh yang ni awak lari awak dapat apa? 10. Buat graf dia macam gini. Okey, kena faham Okey, kemudian jawab yang ini, yang ini, yang ini. Dah jawab corak. Okey, kalau masa awak tengok corak dia. Corak dia macam gini. Kalau macam gini menaik. Okey, kalau corak graf tu awak tengok menaik. Menaik. Dia nak corak masa kan. Okey, jadi awak tengok masa awak. Kalau dia menurun, menurun. Kalau naik, naik. Kalau baca daripada atas, baca daripada berjalan kaki, berjalan laju dan berlari. Corak dia macam mana. Okey, hipotesis jangan lupa jika maka. Cikgu dah ajar jika maka. Jika masukkan PM dia, jenis pergerakan pilih satu je. Kalau awak pilih berlari saja. Jika jenis pergerakan berlari, maka masa yang diambil lama ataupun bertambah. Okey? Macam gitu. Kalau awak pilih berjalan perlahan, awak ambil berjalan sama ada awak boleh ambil berlari ataupun yang berjalan perlahan je. Berjalan laju jangan. Sebab kita nak ambil yang bertambah dan berkurang saja. Sederhana tak ada. Okey. Jadi kalau boleh ambil yang paling laju ataupun paling perlahan. Okey. Buat hipotesis. Saya dah ajar ni boleh rujuk yang soalan yang lepas. Saya harap tak ada kesalahan dalam membuat soalan kemahiran saintifik yang ini sebabnya saya rasa saya dah ajar daripada awal saya ambil kelas awak. Okey, jadi murid kena faham. Okey, ingat jadual buat cantik-cantik carta palang ni. Jadual carta palang ni, graf carta palang. Okey, PM, cari PM elok-elok. PM, PB, saya ulang lagi. PM, R. Sebelum nak jalankan uji kaji, cari dulu pun boleh ubah ni. Okey, saya dah bagi jadual, senang. Okey. PM dia apa? Jenis pergerakan. Saya dah ulang lagi ni. Okey, PB dia apa? PB yang hasil eksperimen. Masa. Okey, PMR yang tak berubah, yang tetap. Awak tengok sini dah nampak dah 20 tu tak sama je kan. Okey, jadi sama. Bila sama dia adalah PMR. Okey, jadi saya dah bagi banyak dah clue. Murid boleh jawab dengan betul. Dan fahamkan apa yang saya terangkan. Kalau tak dengar video ni, murid-murid tak boleh buat lah. Mungkin buat ada kesalahan. Kalau murid dengar, murid-murid boleh buat dengan betul. Okey. Okey, lepas murid dah jawab ni, tolong jawab soalan yang ini. Ni soalan dia. Okey. Gambar di sebelah menunjukkan perlumbaan antara sang kancil dengan sang kura-kura. Antara pernyataan berikut yang manakah betul? Okey, ni nanti awak jawab dekat soalan yang bawah. Okey, ni kuis je. Okey, ni kuis. Okey, kita tengok sama-sama. Sang kancil bergerak lebih laju daripada sang kura. Betul ke? Kita nampak kancil kat depan kan? Jadi, kalau
Dia cakap sang kancil bergerak lebih laju daripada sang kura. Betul lah. Okey. Sang kura-kura bergerak lebih perlahan daripada sang kancil. Betul lah sebab kura-kura di belakang. Okey, sang kancil akan tiba di garisan pendapat lebih awal daripada sang kura-kura. Betul sebab dia duduk depan. Sang kura-kura akan tiba di garisan pendapat lebih awal daripada sang kancil. Salah. Okey, jadi itu kuis. Ni jawablah. Okey, tulis betul ataupun salah. Soalannya salin Okey, ada satu lagi. Okey, soalan ni jangan lupa. Soalannya ni tolong jawab pada ni selepas murid-murid buat laporan yang ini. Okey, bahagian bawah sekali tulis soalan yang ini jenis pergerakan yang manakah lebih cepat tiba di garisan penamat? Jawab. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan berdasarkan aktiviti ini? Apa itu kelajuan? Tulis. Okey, buat selepas soalan sila buat soalan buat. Okey, selepas murid-murid buat jalankan uji kaji soalan 1 dan soalan 2 dalam buku teks Tengok yang saya tunjukkan yang ini ni soalan. Okey, ni soalan. Ada 2 soalan kena jawab. Yang ini tak perlu buat. Okey, murid-murid dah faham, murid-murid terus buat yang ini. Okey, buat yang ini terus. Kemudian buat soalan. Jalankan uji kaji seperti arahan ini. Arahan ni murid-murid tak perlu salin. Arahan ni murid-murid fahamkan sendiri, kemudian salin yang ini. Dan salin yang ini, salin soalan sekali bawah dia. Yang ini tambah 2 soalan. Okey, kemudian salin yang kuis ni. Okey, salin kuis ni. Okey, jadi ada 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, faham? Okey, jadi ini adalah tugasan yang murid-murid perlu laksanakan. Okey, perlu buat. Okey. Tajuk jangan lupa tajuk dia kelajuan, tajuk besar sebab kita dah masuk tajuk kelajuan. Jangan lupa tulis tajuk, tarikh dan hari. Saya semak buku-buku nota yang saya tanda, kebanyakan tak tulis hari dengan tarikh, tak tulis tajuk. Okey, pastikan uji kaji yang kita jalankan mesti lengkap uji kaji tu mesti lengkap dengan gambar. Gambar yang kalau saya suruh letak gambar, tak gambar lah. Kalau yang ini tak perlu. Okey, saya hanya suruh buat yang ini sahaja. Okey, tapi kebanyakan yang saya tanda semak, banyak yang tertinggal. Nak tampak gambar kan. Okey, jadi yang ini tak perlulah. Yang ini tak ada gambar. Okey, jadi ini soalan dan kuis. Okey, ini je tugasan kita jalankan uji kaji. Okey, sekiranya ada masalah, boleh WhatsApp saya. Sekiranya tak faham lah. Okay, kalau dah faham, boleh teruskan uji kaji dan tugasan yang cikgu berikan. Okey, buku tak perlu hantar lagi. Nanti saya akan, insya-Allah kalau nak sekolah nanti kita akan jumpa di sekolah lah. Saya akan semak di sekolah lah. Kalau tak naik sekolah, okey, baru saya akan beri tarikh waktu bila nak saya tak semak balik buku awak. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.